A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bagi sesi kali ini. Temanya menarik sekali ya. Itu tentang muhasabah cinta. Kajian Memen itu perjuangan ayah ibu dalam keluarga. Ini perspektifnya adalah tentang bagaimana dalam rumah tangga tu kita sebagai anak-anak terutamanya melihat ayah ibu, menghargai perjuangan ayah ibu, dan bagaimana pula kita ni akhirnya nanti menjadi orang-orang yang benar-benar dapat masuk syurga kerana kita ni berkhidmat kepada ayah dan ibu. Jadi ini saya nampak satu topik yang amat penting sekali. Ada kalanya sebagai anak-anak kita ni terlepas pandang kepentingan kita untuk menghargai ayah ibu kita dalam suasana-suasana yang pelbagai cabaran. Ada kala kita ni terlepas pandang, ada kala kita terlupa bahawa ayah ibu ni merupakan insan-insan yang amat istimewa. Bukan setakat kerana ada lagu Sudirman ayah dan ibu tu kan, tapi kerana lebih penting sekali adalah kerana mereka, tanpa mereka kita ni siapalah tanpa mereka ni kita pun tidak akan hadir di atas muka bumi. Jadi satu peluang untuk sama-sama kita bermuhasabah, musabah cinta bukannya main-main. Kenapa saya rasa ni penting lah. Ada kala orang kata ni jiwang-jiwang, cinta-cinta, cinta whatever, tapi perlu untuk kita ketengahkan kepada masyarakat untuk kita fikir sendiri apakah yang boleh kita lakukan. Saya banyak suka dalam program yang kita kendalikan bukan cakap je, tapi tindakan. Apa yang boleh kita buat supaya akhirnya dalam rumah tangga tu akan terasa apa yang dimaksudkan dengan cinta. Cinta bukan cinta cinang-cintong biasa-biasa, ni cinta dengan ayah ibu ni. Jadi ini satu sesi yang amat penting sekali untuk sama-sama kita menghayatinya, insya-Allah. Cinta kasih sayang ni, masya-Allah, dia ni bukan cinta monyet kan? Bukan cinta beruk bukan cinta kucing tapi ni cinta dalam rumah tangga. Terutamanya, pertama sekali cinta tu perlu diwujudkan, perlu dimanifestasikan antara ayah ibu. Kerana ayah ibu tu pemimpin dalam rumah tangga. Dalam sesi yang lain kita dah katakan bahawa rumah tangga itulah di mana kita ni mendapatkan ketenangan kan. Konsep mawaddah warahmah ni merupakan satu konsep yang amat besar sekali. Jadi itu perlu dikendalikan oleh ayah ibu. Cinta tu perlu dimanifestasikan oleh ayah ibu terutamanya. Kalau ayah ibu tidak mampu untuk manifestasikan cinta itu antara satu sama lain, bermakna anak-anak juga tidak akan dapat terasa. Ini saya pernah jumpalah keluarga-keluarga di mana nampak macam ketandusan cinta. Tandus macam di padang pasir. Haus. Anak-anak yang kehausan cinta ni banyak dia punya manifestasinya. Dia akan buat hal kenapa? Di antara kesan cinta tu dalam rumah tangga tu, ni kesan bermakna bila ada cinta dalam rumah tangga tu, anak-anak akan terasa disayangi. Anak-anak akan nampak dan rasa mereka tu diberikan perhatian. Jadi bila berlaku ketandusan cinta dalam rumah tangga, anak-anak itu akan buat hal. Apa je buat? Dia akan banyak buat perkara, terutama dalam rumah tangga, dalam rumah tu sendiri, dia akan banyak buat benda-benda yang nak menarik perhatian ayah ibu. Kenapa? Dia tak rasa diri dia tu, kehadirannya, kehadirannya itu dia tak terasa dihargai, tak terasa. Ini macam ada kala mereka tu terasa macam sibuk macam tu. Jadi mereka akan buat benda-benda untuk supaya mereka tu diberikan perhatian. Moga-moga, ni mereka pun tak faham, moga-moga mereka tu kemudian dihargai. Tapi ada kala tak dapat pun, kerana dengan tindak tanduk yang mereka ambil, ayah ibu memberi respons yang juga tak selaras dengan apa yang mereka hajatkan. Dan ada kala anak-anak ni dia tidak dapat menzahirkan apa yang berada di dalam hati dia, benak fikiran dia. Tapi yang dia mahukan adalah perhatian. Bila ketandusan cinta, perhatian juga tandus. Dan bila tandus, anak-anak akan melakukan perkara-perkara dengan tujuan supaya arah ayah ibu tu berikan perhatian. Tapi ada kalanya cara mereka pun untuk menarik perhatian ayah ibu
mendatangkan pula reaksi yang juga negatif. Itu contoh. Dan di luar pun mereka akan melakukan perkara-perkara yang tanpa mereka, adakala mereka tak jangkakan pun, adakala mereka tak niatkan pun, tapi mereka melakukan perkara-perkara supaya dapat perhatian. Jadi cinta dalam rumah tangga tu amat penting sekali kerana ianya memantapkan emosi setiap anggota keluarga. Ayah ibu mantap, anak-anak pun mantap. Jadi ini amat penting sekali. Cinta tu dalam rumah tangga, dalam keluarga, dia bukan nak feeling bukan, tapi itu ianya asas. Tanpa cinta, rumah tangga bukan setakat kocar-kacir, tapi juga akan mengkocar-kacirkan masyarakat di luar sana. Lelaki, perempuan, kedua-duanya dijadikan dengan ciri-ciri yang berbeza. Memang Allah jadikan manusia ni berbeza-beza. Yang perbezaannya umum sekali lah antara perbezaan antara lelaki dan wanita. Begitulah juga ayah dan ibu dalam rumah tangga, mereka juga berbeza. Dan cara mereka manifestasikan, menzahirkan cinta ni juga berbeza. Caranya berbeza, lain. Saya dalam program-program yang kita kendalikan, pelbagai program yang kita kendalikan, ni bukan nak memburuk-burukkan, bukan, tapi ini norma. Cakap talking about norm. Ada setengah-setengah ayah ibu ni, cara mereka menzahirkan cinta tu dengan kaedah orang lama, misal kata, kenapa pukul anak? Sebab saya sayang dia, kan? Dia pukul anak kerana dia sayang anak. Itu cara dia nak menzahirkan. Mungkin dia tidak ada model yang lain untuk dia ikuti, untuk dia contohi. Model yang jadi adalah model yang diikut daripada ayah ibu dia. Ada pula ayah ibu yang menzahirkan cinta tu melalui pemberian barang-barang. Kenapa saya tanya, kenapa berikan barang-barang ni? Hadiah macam-macam, apa anak minta semua dia kasih. Saya guna istilahnya, dia replace presence with presence. Tidak hadir, dia menggantikan ketidakhadirannya, presence, PRESENCE, dengan presence. Bukan CE tau, tapi TS, dengan hadiah-hadiah. Itu cara setengah-setengah ayah ibu menzahirkan kasih sayang. Kerana sebab dia sibuk bekerja, kan, jadi tidak ada masa. Jadi cara je untuk meluahkan perasaan dia, kasih sayang kepada anak, berikanlah. Saya tidak katakan itu yang terbaik, Ini contoh-contoh. Okey. Jadi bagi ayah ibu ni pula ada beza. Okey. Tadi saya ambil umum, sekarang kita balik spesifik pada yang antara ayah ibu. Ada setengah-setengah ayah. Ini ayah memang itulah, kajian otak, brain scan, banyak macam benda yang telah dilakukan dalam masyarakat. Ini kita bukan stereotip. Saya tidak mau menstereotipkan, bermakna kita nak meletakkan, petak-petakkan orang, tapi ini umum lelaki. Kajian terhadap kelelakian, kan, senang cakap. Lelaki ni memang beza lah. Pertama sekali, lelaki ni umumnya dia tak banyak cakap. Umum tapi bagi lelaki di luar sana yang macam saya berbual yang macam cakap, kan kan lain sikit. Jadi lelaki ni rata-rata lah, saya tanya ramai anak-anak, sebab kita juga buat program anak-anak, sama ada program yang biasa atau program yang khusus, yang khas. Sama kita buat juga program bagi anak-anak yang sudah pun ditangkap dengan pelbagai offenses dan sebagainya, kesalahan. Ada yang duduk dalam tempat-tempat tertentu, ada yang kat luar, pelbagai anak-anak. Jadi begini, rata-rata anak-anak memberitahu saya bahawa mereka melihat ayah ni, cara dia menzahirkan kasih sayang berbeza. Pertama sekali, ayah ni tak banyak ayah, kecuali ayah yang zaman sekarang ni ada lain sikit, kan. Tapi umumnya ayah ni dia jarang cakap dia sayang anak. Jarang. Nak cakap sayang isteri pun ada kala pun jarang juga. Ini isteri lainnya. Tapi ini ayah. Ayah ni bila dia katakan sayang tu, kan, dia tak menzahirkan dengan verbal kebanyakan. Ada anak-anak sampaikan dia give up tu. Dia give up kerana dia kata, saya tak pernah dengar pun saya cakap ayah saya sayang pada saya. Ini bukan saya cakap, ini lahir daripada mulut anak-anak itu sendiri yang mengatakan bahawa ayah tak cakap. Beza dengan ibu.
Ini ibu pun ada kala bila zahir kan dengan verbal kan. Ada kalanya anak terdengar, ada kala anak tak dengar. Yang anak dengar adalah literan. Jadi ni contoh dari segi verbal ayah sering kali dia tidak menggunakan kaedah verbal untuk menzahirkan kasih sayangnya. Ibu lebih menggunakan kaedah verbal. Ayah ni saya tanya banyak ayah sebab saya ada boleh katakan setiap tahun kecuali tahun ini saya terlibat dengan Ain Society sebagai ketua juri bagi kita menilai ayah-ayah contoh anugerah Qudwah Hasanah. Jadi di situ beberapa tahun saya tengok kan, dan dalam interview dan sebagainya, memang ayah-ayah ni anak-anak pun cakap tu. Juga saya cakap anak-anak mereka mengatakan bahawa ayah ni dia punya menzahirkan cinta tu dia bukan dengan mulut tapi dengan perbuatan. Dengan kerja keras dia, ada kala balik kerja dia spend a bit of time. Ni saya contoh spend a bit of time, dia luangkan masa. Ada anak cakap dia tidur tau, tapi bila ayah dia balik, ayah dia akan kucuk dia terbangun. Nampak tak? Kan? Jadi itu cara ayah dia. Sebab saya pun juga berbual dengan ayah-ayah ni, mereka mengatakan bahawa dia tak reti ni lelaki ni bab, minta maaf lah, bab ni je bodoh sikit. Marah pula kan bodoh minta maaf lah. Dia tak reti lah, dia tak pandai. Dia tak pandai untuk kata-kata, tapi dia perbuatan je okey. Jadi bagi setengah-setengah ayah kata, saya kerja keras kerana sayangkan anak-anak saya. Jadi anak-anak di luar sana, minta maaf lah ada kali ayah ni bukan dia tak sayang awak, tapi kerja kerasnya ayah itu manifestasi cinta je kepada awak sekalian di luar sana. Itu ayah. Okay. Dan ada kali ayah ni dia marah-marah pada anak, itu manifestasi cinta ayah tu pada anak. Kan? Walaupun saya tidak setuju bila ayah kata saya pukul anak saya kerana sayangkan anak saya. Itu bab tu saya tak setujulah. Tapi ini ayah kata. Setengah-setengah ayah mengatakan bahawa dia pukul anak kerana dia sayangkan anak dia. Jadi kalanya bila saya ada satu cerita ni di mana bila saya baca ni, sebab saya ini submission yang dilakukan oleh anak-anak kerana dia nak mencalonkan ayahnya sebagai Qudwah Hasanah. Ada ayah tu bila dia katakan kerja keras, masya-Allah, dia kerja full time lain, kerja part time lain. Saya teringat lagi satu kes tu di mana ayah tu kerana nak mencukupkan, tuan-tuan sekalian, dia nak mencukupkan, tuan-tuan. Nak bermakna apa makna nak mencukupkan? Tak cukup lah kan? Yang asas yang ada tak cukup, dia nak mencukupkan, dia jual sate. Dan sekali tu dia bawa, dia nak basikal dan kuah sate kat belakang. Yang baca kalau meleleh mata kerana hari tu tak cukup. Kenapa? Tumpah. Jadi anak-anak nampak yang ayah tu balik dengan wajah yang sugul kerana kuah sate tumpah. Jadi ayah tak cakap tau, tapi anak tengok muka ayah tu kan satu macam punya lain daripada hari-hari yang lain. Dapat dirasakan kasih sayang ayah tu kerana dia balik dengan wajah yang berbeza. Yang anak nampak ayah tu sedih. Ni cakap ni pun saya sedih ni. Okay, kerana kemudian ni bila kita interview, memang itu cara ayah, itu dia begitulah. Ayah-ayah bukan orang kita je, orang lain sama juga. Kerja keras mereka itu manifestasi. Jadi bagi anak-anak di luar sana, bila ayah-ayah tu bekerja keras untuk kita jangan melabelkan mereka tu don't spend time with us. Kita tak meluangkan masa kerana bagi setengah-setengah ayahnya mereka tak ada idea, babe. Bagi anak-anak di luar sana, ada setengah-setengah ayah tak ada idea bagaimana nak tunjukkan kasih sayang kecuali dengan kerja keras. Kerana apa? Itulah juga yang ditunjukkan oleh ayah dia kepada dia. Ayah dia pun kerja keras, datuk kita lah pun kerja keras. Itu di antara manifestasi kasih sayang. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh seorang anak? Reciprocate lah. Bila ayah tu balik kan, apa kita buat? Sekurang-kurangnya kita ada minta maaf ada kali setengah saya kata, ada kali je kerana terlalu penat dia balik rumah terlupa nak berikan salam kepada anak-anak berisi kat rumah, terlupa. Jadi kita sambut ayah kita. Itu contoh. Ada pula ibu
dia sayang anak, apa cara sayang anak? Minta maaf lah, bukan saya kata bukan saya endorse, tapi ini lumrah lah naluri keibuan. Norm macam mana kan? Walaupun new norm macam mana, new macam mana pun, ini norm ni, normal dari ibu ni daripada dulu pun. Sayyidina Umar, ada seorang sahabat datang nak jumpa dia, terkejut je sampai rumah. Kenapa? Dia dapati bahawa Sayyidina Umar kena lecture, kena leter dengan isteri je. Okay. Tak maaf bagi kaum ibu di sana, di luar sana, saya bukan katakan ini satu yang negatif, bukan. Ni memanglah naluri kan. Sayyidina Umar diam aja. Sahabat tanya, kau diam aja, kenapa kau diam? Dia kata, apa aku nak cakap kan? Sebab itulah isteri aku, dia yang jaga semuanya. Bagi boleh, kalau ini bukan saya nampak, tapi saya nampak apa yang diluahkan oleh Sayyidina Umar itu seakan mengatakan bahawa they have the right, babe. Kau dengar tu, anak-anak di luar sana, they have the right to letih because dia yang jaga rumah, everything dia jaga, babe. Kalau ikut kaedah psikologi sekarang, itu cara wanita cope. Wah. Kajian sekarang menunjukkan bahawa ni daripada brain scan, banyak-banyak benda put together, wanita ni satu hari dia perlu untuk keluarkan untuk berbual. Verbal tu kan, satu hari sekurang-kurangnya antara 22,000 hingga 26,000 perkataan yang kena keluar. Kau tengok Sayyidina Umar tak kata macam itu. Dia cuma accept aja. Dia acknowledge, dia acknowledge. Dia katakan bahawa setan jumpa Sayyidina Umar takut, babe. Isteri Sayyidina Umar, apa aku kisah? Dia bukan pasal tak hormat tau, tidak. Tetapi Sayyidina Umar acknowledge, dia akui bahawa tak apa, ini isteri aku, dia permaisuri, tak apalah, aku apa kan, apa yang dia buat aku tak terbuat. Betul tak? Suami-suami luar sana, betul tak? Isteri-isteri, begitu juga pada anak-anak, kepada ibu. Apa yang ibu buat kita tak terbuat. Jadi bila ibu tu berletih, senyum je lah. Ayah, kenapa ayah tak banyak berbual? Kajian menunjukkan bahawa, ini bukan saya nak justify, kajian menunjukkan bahawa lelaki ni satu hari paling banyak dia berbual 5 hingga 10 ribu je perkataan keluar. Itu sebagai jawapan lah. Tapi itu tak bermakna bahawa para ayah, kau dengar tu Cihir kata satu hari ayah keluar itu banyak je, jadi ayah tak banyak berbual. Janganlah. Kalau perlu berbual lah kan. Itu yang maksud saya. Tapi bagi anak-anak di luar sana, memang ada beza antara bagaimana ayah meluahkan kasih sayang kepada anak-anak berbanding dengan ibu. Memang berbeza. Anak-anak di luar sana tidak boleh, saya harap janganlah membanding-bandingkan antara ayah dan ibu. Saya yakin, benar-benar yakin, kebanyakan ayah ibu tu memang bertanggungjawab, memang kasih sayang kepada anak-anak, memang ada. Cuma cara-cara manifestasi tu berbeza. Minta maaf, satu lagi topik ni ada berkaitan juga ni. Antara ayah ibu, biasanya waktu sambutan hari lahir saya tak nak kata hari jadi, sebab hari jadi kita tak tahu bila pun kita jadikan. Tapi lahir tu kita tahu, itu manifestasi. Memang bapak keluar, tu hari lahir lah. Hari jadi saya tak tahu. Hari lahir, bila hari lahir tu, sambutan tu, agak-agak antara ayah ibu, siapa yang biasanya lebih ingat? Kita tahu jawapannya, kan, kita tahu. Jadi lah, ni dalam keluarga ada kala anak pun dia for fun. Alah, ayahnya lupa je. Memang ada kala ayah terlupa. Kenapa? Sibuk kan, kerja kan. Tapi saya harap dalam sesi seperti ini, saya nak bawa ke tengah kepada anak-anak di luar sana, yakin bahawa ayah ibu memang sayang. Saya ambil yang umum, the norm. Memang ayah ibu sayang, cuma cara tu berbeza-beza. Ada setengah-setengah ayah je sayang anak, apa je buat? Ingatkan pada solat. Betul. Ada kala ayah itu WhatsApp senang aja, message, kerja baik-baik. Itu saya berikan pada anak saya. Itu cara dia, kerja baik-baik. So jangan pandang enteng kepada message ataupun ungkapan yang simple-simple macam itu. Tapi itu nak dapatkan seorang ayah cakap macam itu tu, kau dapat dengar tu memang baik, babe. Kan? Jadi itu di antara perbezaan lah. Kita jangan sangkakan, jangan beranggapan bahawa kalau ibu buat, ayah nak kena sama, tak perlu. Jadi memang berbeza. Pokoknya
ada tak perhatian yang diberikan, cukup tak apa yang diberikan kepada kita. Jadi itu merupakan manifestasi sayang, cintanya ayah ibu tu kepada anak-anak dalam rumah tangga. Konflik antara anak-anak dan ibu bapa bukan sesuatu perkara yang memanjatkan, memang berlaku dalam keluarga. Cuma konflik ni tak semestinya dizahirkan dengan pergaduhan. Ada setengah-setengah konflik ini tanpa disedari berlaku di mana anak-anak mula menyendiri. Dia tak gaduh tau secara verbal je, tapi dia mula mengasingkan diri. Itu pun konflik juga tu. Ayah ibu nak kena ambil tahu bahawa kalau anak tu perangai dia macam lain kan, itu tanda-tanda adanya konflik. Mungkin konfliknya berpunca daripada luar, mungkin konfliknya berpunca daripada dalam. Yang dari luar tu mungkin menyumbang kepada konflik yang mungkin sudah pun wujud dalam bentuk-bentuk yang berbeza di rumah. Dan bagi anak-anak ni pula, kita perlu ada semacam satu tanggapan ataupun satu macam mind frame, paradigm. Ayah ibu kita ni, mereka tu pertama sekali kita nak kena bersangka baik dengan mereka lah. Itu penting lah. Kerana kalau kita tak bersangka baik dengan ayah ibu ni, sampai bila-bila pun kita akan sentiasa ada titik-titik hitam dalam hati kita, dalam minda kita dan sebagainya itu, yang memandang ayah ibu kita ni sebagai orang yang tidak sempurna. Memang tak ada orang sempurna pun, okay, dalam dunia ni. Memang ayah ibu kita pun tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan mereka itulah mereka masih lagi ayah ibu kita, masih lagi berusaha untuk menjaga kita, menyediakan tempat tinggal kita. Tapi kerana tidak sempurna mereka itulah berlakunya ketidaksefahaman. Berlakunya sebab kita bagi anak-anak kan generasi berbeza. Ada milenial dan sebagainya. Saya pun dengan ayah ibu pun berbeza kan. Jarak saya dengan ayah saya, kalau tak silap saya hampir 40 tahun. Bermakna ayah saya tu bila dia dapat dengan saya tu umur dia hampir 40 tahun. Sekarang masih hidup lagi. Jadi kan jurang besar kan. Jadi bermakna sebagai anak ni dalam konflik-konflik situasi dia pasti berlakunya. Pasti berlaku. Okey. Sebagai anak, saya nampak simple ini formula lah saya berikan banyak kepada dalam program-program. Sebagai anak, saya nampak beginilah kita jangan ungkal. Walaupun kita betul kan, walaupun kita sangka kita betul, kita jangan ungkal, kita jangan sombong. Okey, kita jangan konon-konon kerap saya dengar ni, biasalah dalam program-program yang saya kendalikan ni. My parents don't understand me. Of course your parents don't understand you 100%. Memang betul lah. Allah Akbar. Ayah kita ni bukan malaikat. Ibu kita ni pun sama juga kan. Mereka memang daripada mereka kita, Allah lahirkan kita melalui ibu kita dengan ayah kita dan sebagainya itu. Memang dengan perubahan yang berlaku, dengan cabaran-cabaran berlaku, okey, ayah kita ni banyak benda berlaku kepala otak mereka tu, minta maaf Jadi memang ada kalanya ayah ibu tak faham kita betul. Correct, I don't deny that. Okey, cuma itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan oleh anak-anak untuk memperpanjangkan konflik antara ayah dan ibu. Itu bukan justifikasi, bukan alasan untuk kita mengherdik ayah kita, ibu kita, untuk kita semacam seolah-olah kita ni sajalah yang ada jalan keluar bagi permasalahan yang kita ada. Tak boleh sombong, tak boleh sombong. Akhirnya sebagai anak ni, ada setengah orang kata ayah ibu nak kena mengalah. Ni mengalah ni nak kena give way. Saya bagi anak-anak di luar sana dalam banyak program yang kita kendalikan saya teringat lagi dalam satu program tu di mana anak ni duduk dengan ayah ada satu hal, dan ibu pun ada hal lain. Okey. Dan ayah memang dia jarang jumpa dah. Jarang jumpa. So ayah kerja sampai hari raya pun dia kerja. Dia macam dah give up dengan ayah dia. Dengan ibu pun sama je. Ibu pun minta maaf lah, ada kala ni ibu punya dia overly critical. Sikit pun anak dia bedal. Saya beritahu anak ni, saya tackle anak dulu. Ni tentang anak ni. Saya tackle anak dulu. Saya beritahu anak lelaki. Ini lelaki babe, kalau selagi kau have this thinking that your parents don't understand you, ayah ibu tak faham you,
selagi you katakan bahawa they will never understand you, I think you are right. They will never understand you. Correct. You are perfectly correct. So if you want to mend your ways with your parents, okay, nak memperbagi keadaan konflik ini dengan ayah ibu, pertama sekali akan handle one by one lah. Tak boleh duduk. Mana yang lebih mudah sikit, mana yang you selalu berinteraksi, itu you settle dulu. Bagi kes ni, saya beritahu kau settle dulu dengan ibu kau. Okay. The first thing you need to do with your mom, okay, your mom nanti saya pun handle mak juga. Okay. Sebab program ni dia adalah berapa minggu saya jumpa mereka kan. Memang datang first time tu, ya Allah, si anak ni duduk pandang sana, babe. Ibu duduk pandang sana. Tak boleh bermakna tak boleh bertanya. Ini ayah antara anak dengan ibu ni. Ayah patut hadir tapi ayah tak hadir kerana ayah tu kerja je kan. Okay, saya settlekan dulu. Natijah ni tuan-tuan Bapak Muslimin. Natijah dulu dengan pendekatan yang saya buat ni. Akhirnya pada hari terakhir tu, sebelum hari terakhir pun dah nampak lah, anak tu dah mula bergurau dah, anak dengan ibunya bergurau tau. Okay. Hari terakhir buat projek sama-sama, Masya Allah. Dan memang sebab lah kita tengok kerana anak dan ibu yang asalnya duduk pandang asing-asing gitu kan, tapi midway through dia orang dah mula duduk, datang dah mula duduk begini. Bermakna anak duduk gini, ibu dah mula. Kemudian dia begin to discuss things. Okay, dah mula bincang-bincang. Saya mula anak dulu. Anak. Sebab saya beritahu anak tu, selagi kau perangai kau macam ini, ibu, your mom will still be critical of you. Confirm je, babe. So you have to change. Habis itu ibu buat, yalah, one of you got to take the lead lah kan. Okay, if you want your mom to be less critical, you don't do things that you make your mom very critical on you. Betul tak? Akhirnya dia mengaku lah, yalah. Jadi saya beritahu je lah, ada setengah-setengah perkara yang kau buat. Pertama sekali, saya beritahu je, ni saya beritahu waktu sesi pertama kedua, saya beritahu the next time you come, I want you to salam ibu dan minta maaf dengan dia. Hoi mas saya, you ungkal loh. Buat dia, babe. Kau nak baik tak nak ibu? Nak. Kau buat lah. Jadi saya minta anak tu minta maaf dengan mak dia. Ini satu benda yang saya rasa tu most basic lah. You may think you are right, but the other things you do that you are wrong. I can safely say this, babe. Ni bukan saya sombong, bukan, tapi dah nampak banyak kita ni anak-anak yang kadang-kadang sombong. Minta maaf lah. Dalam kesombongan kita tu, kita sangka kita semua betul, tapi di antara tu ada benda yang kita buat tu tak betul. Itu yang buat ayah ibu tu betul-betul menyerap. Kau dengar tu, dia sudah overload, babe. Bam je kasih sama you. Yang you sangka ayah ibu tu nak tak, tapi you dah trigger ayah ibu punya emosi, sampaikan dia keluarkan reaksi yang pada you dah melampau. Tapi kalau one of you, tak kira lah, ni dalam kes ini anak, saya minta slowly tak cing. Kemudian satu ketika tu dia dah mula dakap ibu dia. Dah bertahun je tak dakap ibu dia. Sebab tu saya ni sesi ni anak melihat ayah. Jadi bermula dengan kita lah sebagai anak lah. Nak kena lembutkan hati kita, nak bersangka baik pada ayah ibu kita. Kita nak kena yakin bahawa ayah ibu kita juga boleh berubah dan memandang kita dengan pandangan, dengan perspektif yang berbeza juga. Ini saya beritahu anak tersebut, kau jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana akhirnya yang menjaga hati ayah ibu kita tu dan juga kita, Allah yang jaga. Jadi kita usaha, kita doa. Itu penting tu. Ni memang program tu saya nampak ada perubahan, kerana program tu berlarutan. Setiap 2 minggu dan saya bertemu mereka tu. Jadi nampaklah. Tapi dalam sesi seperti ini saya berikanlah sebagai anak, bila dalam keadaan konflik, okay, kita anak apa? Ingat, tanpa ayah ibu kita tak ada di sini. Jadi kita merendahkan dirilah, kan? Rendahkan diri, kan? Walaupun mungkin kita betul, okay, kita tetap, bagi saya lah, Allah minta maaf pada ayah ibu. Bila kita minta maaf pada ayah ibu, itu akan, saya tanya ramai ayah ibu betul, babe. Dia tengah sort, bila anak minta maaf aja, terus surut, babe. Sort, surut, kan? Jadi bila surut tu kan lagi baik. Jadi dalam keadaan konflik itu, bagi saya yang paling asas sekali untuk minta maaf pada ayah ibu, walaupun kita betul. Okay. So akhirnya dia mesti, kita perlu de-escalate. Tahu tak de-escalate? Bermakna kita kena meredakan keadaan. Jangan kita memecilkan diri. Tadi saya bermula dengan ada sangat-sangat memecilkan. Kenapa anak-anak memecilkan diri? Banyak perkara, banyak sebab lah. Ada anak pun tak tahu macam mana je nak menzahirkan benda ni pada ayah ibu. Jadi yang dia tahu buat bodoh semua. Jadi bagi anak-anak di luar sana yang mendengar, yang melihat siaran ini, program ini,
Jangan menyendirilah. Kita nak kena berjumpa ayah ibu. Dan ayah ibu pun dalam keadaan konflik ni, nak kena tengoklah tanda-tanda di mana anak tu tabiatnya agak berbeza. Dia punya clue begini, bila nampak saja anak tu macam lain sikit kan, itu bermakna ada hal lah tu. Bagi ayah ibu pula, dalam keadaan konflik ni kan, pertembungan tu, kita pun nak kena relax. Kita kan yang lebih tua, lebih mature kan, lebih banyak pengalaman. Jadi yang anak-anak ni tak perlu over critical lah. Jadi ada kala kita juga nak kena go down to their level dan approach orang dengan cara yang berbeza, bukan cara yang hanya akan mengundang konflik itu kembali. Allahu a'lam. Ada setengah-setengah konflik dalam rumah tangga mengakibatkan salah seorang ayah ataupun ibu hilang daripada konteks rumah tangga tersebut, konteks keluarga tersebut. Hilang tu bermakna mungkin bercerai. Mereka tu kerana konflik rumah tangga berlaku, jadi mereka tu keluar rumah, bercerai dan sebagainya. Ada kalanya mereka tu keluar rumah kerana dikeluarkan daripada rumah. Kenapa? Ada dapat chalet yang free dekat Changi dan sebagainya. Jadi itu kerana mereka tu melakukan perkara-perkara tertentu, jadi terpaksa diletakkan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi mereka hilang. Hilang. Gone. Macam itu. Sebagai anak-anak, apakah yang seharusnya kita memikirkan, ataupun tanggapannya bagaimana yang seharusnya ada pada anak-anak? Bagi saya begini, saya berpegang pada prinsip iaitu sebagai anak kita harus sentiasa bersangka baik kepada ayah ibu. Bukan senang bukan senang. Okey. Tapi ini langkah kita. Tuan-tuan dan sekalian, bagi anak-anak di luar sana tu, sangka baik tu dia punya manfaat bukan pada ayah ibu tau. Manfaat tu pada kita. Kalau kita nak jadikan konflik rumah tangga ayah ibu tu dan ketidakhadiran mereka, kehilangan mereka, pemegang mereka tu sebagai satu benda yang negatif dalam hidup kita, itu akan menjadi kanser dalam hidup kita. Kesannya pada kita, bukan pada dia. Dia dah tak ada dah pun kan. Jadi kesan pada kita lah. Nak membuku, menyimpan benda tu dalam hati kita sebagai benda negatif, ataupun kita bersangka baik. InsyaAllah biasanya kan kita ni tidak ada full picture tau. Tak ada maklumat yang lengkap. Kenapa mereka tu hilang? Kenapa dia keluar rumah, kenapa dia bercerai, whatever lah, tak ada benda. Walaupun sekiranya mereka tu diletakkan di tempat yang free, makan free everyday untuk berapa tempoh tertentu, kita tahu kerana dia telah melanggar peraturan negara, undang-undang sebagainya itu, okay. Dan mahkamah juga mendapati mereka tu bersalah, misalnya kata keputusan dia bersalah lah. Dalam keputusan bersalah itu juga pun kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu the state of mind ayah ibu kita waktu mereka melakukan kesalahan tersebut. Apakah yang kita tak tahu? Mungkin pada ketika itu dia tengah fikir pasal kita, nak mencukupkan dia buat benda tu. We do not know. Kita tak tahu. Jadi paling baik sekali kita serahkan pada yang lebih mengetahui, siapa? Allah lah. Jadi bila kita bersangka baik pada ayah ibu kita yang tak ada depan mata kita sekarang ni kan, kita doa pada dia lah, semoga sangka baik kita ini mendatangkan kebaikan pada diri kita dan juga mendatangkan kebaikan pada ayah ibu kita yang tidak ada dalam lingkungan kita ni. Itu langkah pertama yang baik. Walaupun misalnya kata tak boleh sebab saya nampak ayah saya pukul mak saya, lepas tu dia ceraikan mak saya. Itu semacam satu snapshot terakhir, kenangan terakhir negatif yang dia teringat akan ayah dia. Tak boleh positif, cik, tak boleh. Nampak cik dia pukul lah mak saya, kemudian dia ceraikan mak saya. Macam mana nak positif? Memang itu tindakan yang negatif. Tapi itu pun saya katakan bahawa sebagai anak, kita langsung tak tahu dynamics yang sebenar antara ayah ibu kita. We do not know. Memang betul lah dalam kes-kes cerai kita kendalikan, dan kita juga biasa siasat bukan buat kaunseling tapi kita buat penyiasatan dalam kes-kes tuntutan anak. Macam kata, memang anak takkan dapat tahulah side ayah macam mana, side ibu macam mana kan.
dan dua-dua sedang kontes untuk dapatkan custody ataupun hak penjagaan anak. You'll never know, babe. Kita menyiasat ni kita tahu. Dan anak ni pula biasanya kita nampak, dia ton lah. Umumnya dia akan ton ayah ibu. Jadi mana yang mungkin dapat lebih luangkan masa dan anak sebagainya itu, dan atau anak tu melihat ayah atau ibu lebih positif lagi, mungkin jangan ikut ke sana. Allahualam. Tapi pokoknya begini, anak tidak langsung akan dapat 100% full picture apa yang berlaku di antara ayah dan ibu. Will never see. Walaupun nampak snapshot tertentu, tapi ada setengah-setengah perkara tu memang balik juga kepada prinsip yang asal, iaitu tanpa ayah kita tak akan ada di sini, tanpa ibu kita pun tidak ada di sini. Jadi akhirnya begini, kita nak kena tengok kita punya own well-being, emotional well-being kita. Selagi kita menyimpan dendam kepada pihak yang tidak ada dalam lingkungan kita, kira ada kala ibu yang keluar rumah, pun dah jumpa juga kes dia tinggal anak je bontang begitu, babe, yang jaga ayah je. Jadi mereka pada ayah tu begitu satu macam support, tapi pada ibu pandangan mereka begitu negatif sekali kerana ibu yang keluar rumah. Kita ni jangan jadi hakim boleh? Anak-anak ni jangan jadi hakim. Jangan hukum ayah ibu. Nak hukum biar Allah yang hukum, siapa-siapa lah, tapi kita jangan hukum. Walaupun ayah ibu masuk penjara, masa kata jangan jadi hakim kedua, tak perlu. Dah cukup lah ibu ayah tu dah kena hukum, dah settle. Kita jangan jadi hakim. We are not to judge our parents. Jangan. Walaupun mungkin dia buat silap besar. Saya dah jumpa ayah ibu di mana mereka bercerai kerana mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang amat dipandang besar dalam sisi agama, tapi mungkin bukan di sisi undang-undang negara. Itu pun bagi saya, itu silap mereka pada waktu itu. Kalau dia taubat kepada Allah SWT, mungkin dia lebih baik daripada kita yang anak ni yang asyik-asyik kutuk ayah ibu je kerana silap-silap yang lalu. Sampai bila, babe? Kutuk-kutuk kita tu lagi besar dosa daripada ayah ibu yang mungkin buat dosa yang dulunya besar, tapi selepas dia bertaubat, kan Allah dah janji sebesar mana taubat dosa kita, asal kita tak menduakan dia, kita balik pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau ayah ibu kita telah pun diampunkan dosa, who are we, babe? Kita tanya siapa nak menghukum ayah ibu sebagai sebegitu lagi? Don't. The best way to move forward, forgive. Mungkin susah nak forget, tapi ingat, isunya kita, bukan mereka. Selagi kita berdendam, makan kita, babe, bukan makan dia pun. Dia pun kau masih nak aku? Is it? Kita dah suffer, bukan dia, kan? Keduanya, hubungan kita dengan Allah. Who are we to judge? Itu hukum Allah. Apa yang ibu ayah buat tu, biarkanlah. Kita sebagai anak, ingat tahap kita, kedudukan kita sebagai anak. Jangan joyok tak mahu guna perkataan dia. Ini mungkin orang lama punya perkataan kan. Tapi kita serahkan kepada Allah, terus bersangka baik. Kerana ingat doa kita tu pun Allah tengok tau. Kalau kau doa tapi sangka buruk lagi, agak-agak match tak match apa, kan? Jadi bila kita doakan kesejahteraan ayah ibu kita, perlu digandingkan dengan sangka baik, baru doa tu makbul. Kalau kau masih sangka buruk tapi doa macam gitu, macam tak match lah. Jadi nak jalan terus, kan, walaupun ada yang telah hilang daripada lingkungan kita, kita doakan kesejahteraan mereka. Kita bersangka baik, kerana dengan sangka baik itu akan merawat jiwa kita yang mungkin terluka, akan membantu kita untuk move forward dengan lebih bertenaga lagi, insyaAllah. Dan insyaAllah satu hari kita tak tahu, dia berubah, kan, dia muncul semula dalam hidup kita mungkin. Pada waktu itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, anak-anaknya luar sana tu kan, adakah kita masih lagi nak berdendam? Adakah kita lagi nak menghukum ayah ibu kita? Saya rasa pada waktu itu, kalau kita masih lagi berdendam, masih lagi nak menghukum ayah ibu kita, kitalah yang menempah tempat agak kat mana? Kat syurga ke kat neraka? Allahualam. Saya pun tak nak judge, tapi kita fikir sendirilah. Siapakah lebih baik, yang lebih layak masuk ke syurga? Agaknya orang yang masih berdendam, yang menghukum orang salah sini, ataupun orang-orang yang telah memaafkan semua orang, kemudian bersangka baik dan mendoakan apatah lagi ayah ibu kita, agar mereka itu juga menjadi calon-calon syurga, mendapat syafaat di akhirat kelak, syafaat Rasulullah SAW, dan Allah berikan mereka perlindungan.
Bayangkan. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, anak-anak di luar sana, untuk tempah syurga, di antara caranya adalah untuk mendoakan kita, semacam bermohon kepada Allah, mengistighfarkan ayah ibu kita. Walaupun dia tak ada dalam lingkungan kita, kita mohon kepada Allah supaya Allah tu memaafkan ayah ibu kita. Tengok, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ada whole package semua orang dapat sekali, babe. Tapi doa itu, kalau kita amalkan doa itu tapi kita masih berdendam, tak match, babe. Tak match, anak tak match. Jadi nak kena matching tu, maafkan. Dan kita doakan lagi ayah ibu kita dimaafkan lagi, masuk syurga. Akhirnya siapa manfaat? Balik pada kita, kan. Emosi kita clear, our conscience very clear. Emosi kita tak terjejas, makan very positif. Dan apa natijahnya? Anak-anak kita, bila kita dah tak berdendam kepada ayah ibu kita yang hilang daripada hidup kita tu, kan, bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita, anak kita akan nampak. Jadi kalau kita positif pada ayah ibu kita, agak-agak kesan pada anak macam mana? InsyaAllah anak kita pun positif pada kita. Nampak tak? Jadi bermula pada diri kita. Jangan berdendam, maafkan mereka, doakan mereka, cakap yang baik-baik saja terhadap mereka dengan anak-anak kita. Kalau anak tanya kenapa atuk tak ada, nenek tak ada, yang baik-baik je. Sebab apa? InsyaAllah bila kita baik pada ayah ibu kita, walaupun mereka tidak ada dalam lingkungan kita, kerana apa juga sebablah, anak kita juga nanti insyaAllah mereka juga akan jaga kita dengan baik. Itu natijahnya, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita bersihkan hati kita, keluarkan tu semua dendam-dendam tu semua. Jangan pandang lagi, doakan ayah ibu kita supaya mereka itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya mereka tu dah tak ada di dunia ini, tempat mereka tu di alam barzakh itu, tempat mereka itu di kalangan tempat-tempat taman-taman syurga, bukan di antara tempat-tempat yang dinamakan sebagai lubang-lubang api neraka. Kita berdoalah, apa pun ayah ibu kita dah buat, ingat, tanpa mereka kita tak ada di sini. Kita the least we could do, doakan mereka supaya jangan sampai pun percik-percik api neraka tu dekat dengan mereka pun. Langsung ada tembok tu, tempat mereka tu di dalam alam barzakh. Kalau sekiranya mereka dah tak ada tu, jadikan tempat itu taman-taman syurga, sebahagian daripada taman-taman. Itu the least we could do, babe. The least we could do. Terima kasih ayah ibu kerana telah melahirkan saya. I know you have not been around, tak ada, tapi ini doa saya untuk you. Itu apa? Doakan supaya Allah ampuni mereka di tempat mereka. Kalau yang masih hidup, tetap doakan mereka. Doa semoga satu hari dipertemukan kita dengan mereka, supaya akhirnya overall keluarga kita ni, keluarga kita, anak kita ni akan bertambah lebih kukuh, lebih baik lagi, insyaAllah. Itulah muhasabah cinta. Kita muhasabah cinta kita pada ayah ibu, dan kita juga nak memupuk cinta kita dengan anak-anak kita. Jadi bukan one way tau, multi directional, babe. Boleh? InsyaAllah. Memang kita biasa terdengar dalam masyarakat ungkapan kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Cantik, very nice. Ini cara orang kita. Dia lembut, kan, penuh dengan kesopanan. Jadi ini memang sebagai mengiktiraf peranan kedua-dua. Dan bila dikatakan kasih ibu tu ke syurga tu, memang kita tahu syurga kita anak-anak ni kan terletak di bawah telapak kaki ibu. Dan kita juga tahu bila ditanyakan siapakah yang perlu kita berikan perhatian, apa Rasul jawab? Rasul SAW kata ibumu. Ibumu 3 kali, baru yang keempat kita lelaki. Ayah, siap kita. Bukan ayah tak penting, ayah pun sama penting. Cuma di sini dalam Islam kita dititik beratkan betapa peranan seorang ibu itu membawa anak dalam rahimnya selama 9 bulan lebih dan sebagainya itu, kan. Bukan satu benda yang mudah tau. Mojuk, babe. Lelaki, saya biasa dalam program saya kenalikan, ada kali saya beritahu, kita lelaki ni kan, baru sembelit dah kecoh satu kampung saya. Baru sembelit. Ini ibu ni, wanita bawa anak 9 bulan kat dalam, nak keluarkan, seksa.
menggadai nyawa. Sebab tu bila Nabi kata 3 kali itu Nabi 3 kali kan. Memang amat wajar sekali 3 kali itu. Okay. Untuk menggambarkan betapa sisi ibu pada anak-anak tu amat besar sekali. Jangan sekali-kali kita kurang ajar pada ibu. Jangan. Kasih ibu membawa ke syurga betul. Selagi mana siapa di luar sana yang ada ibu yang masih hidup, jangan lupa untuk berkhidmat kepada itu. Sebab itu jadi nampak dia begini tau. Kehadiran seorang ibu dalam hidup kita yang masih hidup ni kan, dia sebenarnya bukan apa. Dia itu pintu kita ke syurga tu. Peluang kita tu. Jadi ada sebagai kawan-kawan saya yang dah tak ada ibu, dia kerana kat Facebook saya tengok dia kata bagi sesiapa yang dia jealous lah. Kita faham lah. Hari tu isteri saya baru dia keluarkan satu posting yang dia spend time dengan mak saya. Ibu mertua dengan mak saya, hantar ke klinik dan sebagainya tu. Sebab bagi isteri saya itu ganti ibunya. Ibu dah meninggal, jadi dia nampak ibu saya sebagai ibu dia sendiri. Jadi kawan-kawan, untung awak ada ibu. Kata sebab mereka tu dah tak ada ibu lagi, dah tak ada peluang untuk berkhidmat kepada ibu. Jadi kehadiran seorang ibu tu, kenapa kasih ibu membawa ke syurga? Kerana kehadiran ibu tu buka ruang jalan untuk kita menuju ke syurga. Jadi kita berkhidmat kepada ibu. Jadi bila kita berkhidmat kepada mereka, kan redha Allah tu redha pada ayah ibu. Bila ibu tu redha pada kita, Allah redha pada kita. Kerana akhirnya para sahabat juga tanya pada Nabi, apa prasyarat masuk ke syurga? Adakah dengan banyak ibadah? Akhirnya in the nutshell, kita dapat tiket ke syurga dengan redha Allah. Dan di antara tiket untuk masuk ke syurga dan redha Allah dengan redha ibu, redha ayah juga. Apatah lagi dari itu. Jadi bila kita berkhidmat pada ibu sayang pada kita, bagaimana ibu redha Allah, itu tiket masuk syurga. Jadi bagi anak-anak yang masih ada ibu, khidmatlah kepada ibu. Kalau ibu dah tak ada, misal kata tiket dah tak ada ke? Ada lagi, insyaAllah ada lagi. Doakan untuk ibu. Dan kita juga kalau tak dapat berkhidmat kepada ibu, berkhidmat kepada orang-orang yang juga dulu sayangkan ibu kita. Adik-beradik dia kalau ada, kan, kawan-kawan dia. Mungkin pada hari raya contohnya, bagi sangat-sangat keluarga je ziarah pada pusara ibu. Ada sangat-sangat buat pada bulan puasa. Bagi yang tidak ada ibu, mungkin kita juga boleh ziarah kawan-kawan ibu kita. Itu juga berkhidmat kepada ibu kita. Itu kawan, ya betul. Tapi itu kawan itu bermakna bagi ibu kita. Buat. Itu juga tiket. Mungkin tak dapat selalu kan. Mungkin bukan bulan mungkin tak ada masa dalam bulan Syawal. Pada bulan-bulan lain pun okey juga. Mungkin tak ada masa untuk berziarah. Message ke, teks ke, sebagainya. Jadi saya kerap juga kadang-kadang, sebab ibu saya dulu dia guru. Dia sezaman dengan arwahnya Ustaz Abdillah, arwah Ustaz Jantan. Mereka satu batch dekat TTC dulu. Sebagian mereka dah tak ada, sebagian mereka masih lagi berkhidmat. Sorry, dah pencen. Jadi kadang-kadang saya juga bagi kawan-kawan ibu saya, suami mereka tu kawan saya. Ini baru hari tu dapat kata sebagai salam. Aja saya sampaikan salam. Okay. The little things that you can do, kecil-kecil je, tapi salam tu penting. Kerana mereka tu pernah berkhidmat. Ibu saya adalah rakan baik mereka. Jadi bila disampaikan salam, cepat-cepat kita kasihkan. Itu je berkhidmat. Simple salam aja. Penting tu, jangan don't overlook buat. Jadi kasih ibu ke syurga itu maknanya tu. Tiket kita syurga. Khidmat kita whatever you can do lah. Kasih ayah sepanjang masa. Adakah ayah bila dia sayang kita tu, dia tak bawa kita ke syurga? Tak. Bermakna bila kita berkhidmat pada ayah tu, dia begini seperti mana yang saya katakan awal tadi tu, ayah ni dia tak tunjukkan sangat, tapi sayang je pada kita tu sepanjang masa, sepanjang hayat. Dia timeless. Ibu pun juga timeless, ayah pun juga timeless. Bermakna tak kira bila pun, tak kira bersama masa pun. Bermakna dalam masyarakat kita ni, kasih ayah tu sepanjang masa bermakna apa pun jangan lupa jasanya ayah. Kenapa sepanjang masa? Tanpa kerja keras ayah kita, tanpa nafkah yang dia bawa balik ke rumah, memberi makan kepada anak isteri, we are nowhere, babe.
Itu jasa ayah sepanjang masa. Dari mula kita lahir, ayah bekerja keras memberi makan minum pada kita, pada semualah. Itu sepanjang masa baik kesannya. Ingat, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa itu, sepanjang masa itu. Tanpa kehadiran seorang ayah, tanpa dia bekerja keras untuk kita, kita tak akan ke mana, babe. Sepanjang masa kita ni terhutang budi kepada ayah kita, dia pun tak minta balasan pun. Tak minta balasan. Bahkan dalam hukum fiqah, sekiranya kalau mereka tu dalam keadaan susah dan kita pula buat bodoh, kan, mereka ada hak untuk mendapatkan daripada kita supaya mereka tu dapat hidup. Tapi mereka tak minta. Saya tanya rata-rata ayah, dia kata, itu saya sebagai seorang ayah, amanah saya, tanggungjawab saya nak pastikan anak saya survive, minimum survive, tambah lagi untuk berikan pendidikan. Itu semua dalam konteks sekarang mungkin ayah ibu, tapi ayah memegang peranan penting mencukupkan keluarga supaya anak semua Jasa mereka tu wajib kita kenang sepanjang hayat. Mereka tak minta pun balasan daripada kita, tapi sepanjang hayat jangan lupa jasa ayah kita yang telah membesarkan kita, menyara hidup kita bersama-sama dengan ibu kita, sehingga kita menjadi seorang insan yang orang kita kata jadi. Jadi itu je, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang hayat. Ini maknanya. Tidak bermakna bahawa ayah tak bawa ke syurga, masuk juga, babe, sama. Dengan bimbingan ayah, kita menjadi insan yang terbina. Dengan bimbingan ayah, kita menjadi insan yang apa yang sedia ada pada kita. Mungkin dia tak perfect, jadi, babe, kan, dia telah memberikan sumbangan, dan itu berkekalan sehingga kita dapat anak kita sendiri nanti. Kita juga buat seperti itu pada anak kita sepanjang hayat, babe. Boleh? Jadi bagi yang ada ayah ibu di luar sana, rebut peluang. Tak kira lah umur anak tu, tak kira berapa lah. Mungkin bagi yang anak-anak kecil, mereka mungkin kurang faham, mungkin tak tengok pun mungkin benda ni, Tapi bagi anak-anak yang bukan sekat memayis, takkan memayis lagi, kan, dia dah fikir sendiri, kan, dah besar badak pun, Sorry lah bahasa ni kat kasar sikit. Fikirlah sendiri. Ayah ibu ni, dua-dua, ayah ibu ni merupakan tiket kita ke syurga. Dan selagi ada mereka dalam lingkungan kita, berkhidmatlah kepada mereka. Dan bagi mereka, ayah ibu yang tidak ada dalam lingkungan mereka, juga berkhidmat dengan cara-cara yang berbeza. Minimum doakan mereka. Kalau ada peluang untuk menderma, dermalah atas nama mereka, walaupun mereka tidak ada. Contoh, walaupun ayah ibu dah bercerai dan ayah lama tak jumpa, tak ke mana kita tak tahu, tak apa. Masjid Darul Makmur ada program-program tertentu, derma atas nama ayah, walaupun ayah tak ada, tak apa. Kenangkan jasa ayah yang mungkin sikit, tapi sampai sikit tu tak ada kita kat sini. Bila masjid buka ruang, tampil ke depan, derma atas nama ayah, macam kata. Boleh juga atas nama ibu, apalah. The little that we can do, sikit tu jadi buat. Jadi bagi anak ni, rebutlah peluang. Akhirnya doa kepada Allah SWT supaya dapat semula bertemu dengan ayah ibu. Kita tahu bahawa dia dalam alam, di padang mahsyar nanti, setengah riwayat mengatakan bahawa ada setengah-setengah ayah tak mau dekat pun dengan ibu, tak mau dekat pun anak, kerana takut dipertanggungjawabkan. Tu tak? Ada. Jadi kita doalah, kita ampunkan doa ayah ibu kita. Kita doakan sebab ayah ibu kita pun ampunkan doa dosa-dosa kita. Jadi kita ni tidak become liability. Tahu yang liability? Kita ni tidak menjadi liability pada ayah ibu kita, tidak menjadi semacam satu bebanan kepada mereka. Bahkan kita ni menjadi aset kepada ayah ibu kita di akhirat kelak. Kan cantik macam itu. Jadi aset. Cari peluang-peluang supaya kita ni menjadi aset, supaya nanti di akhirat kelak ayah kita terperanjat, aku tak banyak beramal, tapi kenapa macam ni? Rupanya anak yang buatkan. Tengok, anak yang buatkan tu. Kan cantik macam itu. Jadi kita dapat dikumpulkan bersama di syurga kelak, jumpa kembali ayah ibu kita. Nanti anak kita juga buat sama pada kita, kan cantik begitu tu. Jadi pokok pangkalnya, bila dikatakan muhasabah cinta, ini muhasabah kita. Dekat mana kita nak pergi? Ni kita chart our path. Dalam new normal ni, kan ada setengah perkara tu nampak macam tapi dia tak perlu berubah. Doakan ayah ibu tak perlu berubah, kan? Kita menyumbang atas nama ayah ibu kita tak perlu berubah.
berkhidmat kepada ibu itu tak perlu berubah. Walaupun ada sekatan-sekatan itu tak perlu berubah. Kita cari jalan-jalan dalam ruang lingkup undang-undang, masih boleh berkhidmat kepada mereka, buat. Jadi itu tak perlu berubah. Tak perlu cara baru kita ni kurang ajar, tak boleh. Tak perlu berkhidmat, tak boleh. Cari jalan-jalan. Pasti bila kita ni ikhlas untuk berkhidmat kepada ayah ibu kita dan apa juga cara, Allah akan berikan jalan keluar dengan cara yang betul. Jadi bagi semua anak-anak di luar sana, rebut peluang. Tak kira lah sama ada ayah ibu tu masih dalam lingkungan kita, masih hidup ataupun yang telah tiada. Jadikan kita ni sebagai aset mereka tu di akhirat. Mudah-mudahan anak kita pula menjadikan diri mereka tu aset untuk kita. Cantik tak? Kan? Jadi kalau semua sebegitu rupa, kita tak jadi liability bagi ayah ibu kita, anak kita pun tak jadi liability pada kita. Semuanya menjadi aset untuk sama-sama diiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dikurniakan kita semua dengan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, dan Allah juga beri perlindungan di bawah arasy. Dan cantik, boleh bayang tak, kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kerana kita aset pada satu sama lain, berkumpul di Telaga Kautsar, dan Nabi iktiraf kita sebagai umatnya dan dapat masuk syurga bersama-sama di sana. Itu visi kita sebagai anak-anak, visi kita sebagai ayah ibu bagi anak kita. Dan mudah-mudahan dengan benda yang ada itu, Allah jadikan seisi keluarga kita tu calon-calon syurga, insya-Allah. Dapat masuk syurga tanpa hisap kalau boleh, bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dan apa lagi dapat bertemu, dapat tengok pula Allah di syurga Jannatul Firdaus, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.